Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni bersama saya Cikgu Hanafi. Hari ni saya nak ajarkan satu soalan untuk kita jawab. Satu soalan, soalan penjelmaan kertas 2 bahagian B. Rajah 14 menunjukkan 3 buah poligon A, B, C, D, E, J, K, L, M, N dan J, Q, R, S, T dilukis pada satah kertas. Okey, maksud kita dah tahu kita ada 3 gambar yang sama. Yang A, B, C, D, E, JKLMN dan yang besar sedikit JQRST. Okey, so ada 3 gambar yang sama. Okey, kita tengok soalan 1. JKLMN yang mana? Yang kecil sini, yang kat bawah ni. Okey, bawah ni. Ialah image. Bila disebut ialah image, kita terus tulis I. Sebab dia bagi tahu JKLMN ialah image. Image pada siapa? Kepada siapa itu adalah objek. Okey. Jadi bagi A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. So ini adalah objek. So bila ini objek, tukar jadi ini. Kita panggil ini 1. Yang ini yang dalam ni ialah 2. Okey. Di bawah penjelmaan M. So, 1 tukar jadi 2. Ini kita panggil dia M. Okey. Dan JQRST ialah image. Ini image pula. Bagi JKLMN. So, tadi yang ini image bagi yang ini. Sekarang JQRS ini adalah image bagi JK. So, ini sekarang dia dah jadi objek pula. So, yang JQRS adalah nombor 3. Jadi, daripada nombor 2, JLMN tukar jadi nombor 3. Kita panggil dia N. Okey? So, dah faham lah. Maksudnya, daripada A, B, C, D ini, dia bertukar jadi JKLMN, iaitu penjelmaan M. Lepas tu, daripada 2, JKLMN, dia bertukar jadi JQRST. Jadi, nombor 3. Penjelmaan adalah penjelmaan N. Okey, fahamkan dulu soalan elok-elok. Okey, huraikan selengkapnya penjelmaan M. M yang terlibat ialah yang atas ni dengan yang kecil yang kat bawah ni. Itu saja yang terlibat. Okey. Yang besar tak terlibat lagi. Ni baru M. M tengok 1 dengan 2. So 1 dengan 2. Yang JQRS ni tidak terlibat. Okey. Kita tengok. Daripada sini tukar jadi ini. Adakah dia pembesaran? A, B, C, D, E dengan JK bukan. Adakah dia putaran? Mungkin. Cuba kita tengok. Kalau dia putaran pergi ke sebelah sini. Dia berpusing. B akan berada di atas dan berada di belah kanan. Tapi dia berada di sini. Maksudnya bukan. Okay, bukan putaran. So ini kita panggil dia adalah pantulan. Kita panggil dia pantulan. Okey, pantul, cermin. Daripada sini tengok cermin, ini bayang-bayangnya. Okey, ni bayang-bayangnya. So, bila nak jawab soalan, kita mesti kena tulis pantulan di paksi Y sama dengan 6. Kenapa Y sama dengan 6? Okey, pantulan di paksi Y sama dengan 6. Ini apa? Ini Y dan ini 6. Kenapa saya pilih yang ini? Kita tengok dekat sini. Berapakah jarak antara B ke K? Ni bucu yang sama ni. Bucu yang sama. Kita kira 1, 2, 3, 4.
So, kita buat 4 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 2. So, kita kira jarak antara dua-dua ni 2 saja. 1, 2. So, kita buat satu garisan. Okey, garisan garisan tengah-tengah. So, kita buat Y sama dengan 6. So, bila pantulan, jawapannya hanya ada 2 sahaja. Pantulan, 1 markah. D, part C, Y sama dengan 6. Y sama dengan 6, 1 markah. So, dah dapat 2 markah dekat situ. Okey, kita tengok N pula. Kita tengok dekat N. N ialah, kita tengok tadi, N apa? N ialah daripada 2 pergi ke 3. Daripada kecil jadi besar. Kita dah tahu dah, bila kecil jadi besar, besar jadi kecil, kita panggil dia adalah pembesaran. Yang ini terlibat lagi tak? A, B, C, D, E dah tak ada langsung. Tidak terlibat. Sekarang kita nak cerita pasal 2 kepada 3. Daripada 2 jadi 3. Okay? 2 jadi 3. Dia J, K, L, M, N. Nak tukar kepada J, Q, R, S, T yang besar ni. Jadi kita dah tahu itu adalah pembesaran. Terus tulis pembesaran. Sebab ada markah dekat situ. Tulis. Pembesaran. 1 markah. Pembesaran ada 3 maklumat penting. Pembesaran. Pertama, skala. Yang ketiga, kita panggil dia pusat. Ada 3 markah. Jadi kalau pelajar tulis 1 sahaja, makanya jawapannya 1 markah saja. Okay? Pembesaran dia ada 3 markah. Yang pertama kita jawab pembesaran 1 markah. Skala, kita kena bagi tahu. Skala dia berapa? Okey, skala. Macam mana nak kira skala? Kita cari yang mudah dikira. Dari kecil jadi besar. Caranya ialah objek dengan image ni kita tulis. Macam tadi saya tulis tadi. Yang ini ialah objek. Yang ini ialah image. Cara dia ialah image bahagi dengan objek. Image bahagi dengan objek. Kita pilih satu sisi. Sisi image. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan J dengan T ni. Kan J, Q, R, S, T. So kita ambil senang. Kalau kita nak ambil QR, susah nak kira ni. Kita ambil yang rata. Senang kita nak ambil. J, T adalah 6. Tulis 6. Objeknya berapa yang J, T ni sama dengan apa? J dengan N. Okay. J, K, L, M, N. So, kita ambil sini. Berapa sini? Antara sini sampai sini saja. 3. Kita bahagikan, kita akan dapat 2. So, skala dia adalah, pembesaran dia adalah 2. So, tulis saja 2 dekat sini. Pembesaran 2. Pusat. Cara nak cari pusat. Ni dah tahu Cari sisi yang tu. Mana-mana sisi pun boleh. Saya bagi contoh yang lain. Kalau guna ni pun boleh. Tengok sisi yang ini. RS. RS sama dengan sisi apa? L, M. Sekarang berapakah sisi sini? 2. Tulis sini 2. Kan image. Objeknya berapa? 1. Berapa awak dapat? Skalanya tetap dapat 2 juga. Mana-mana sisi pun tak apa. Asalkan jangan salah pilih sisi. Cari sisi yang sama. So, awak akan dapat skala dia adalah 2. So, jangan lupa. So, sini awak dapat 2. Skala 2. Sekarang nak cari pusat. Nak cari pusat senang je. Cari bucu yang sama dan kita tarik. Okey. Cari satu bucu yang sama dan kita tarik. Okey, bucu Q sama dengan bucu K. Okey, kita tarik. Bucu Q sama dengan bucu K. Tarik. Bucu S sama dengan bucu N. S sama dengan bucu S sama dengan bucu M. Tarik. Bucu R sama dengan bucu L. Tarik. Sekarang kita dah jumpa belum? Titik persilangan. Kita boleh tarik lagi. T sama dengan N. Sini kan N kan tadi. Sini kan N. T, N. Okay. Kita pun tarik. Kita boleh cari sampai kita jumpa titik saja. Macam tadi sebenarnya kita dah jumpa
Jumpa titik dah pun. Okey, tarik. Sekarang kita jumpa titik di mana? Kita jumpa titik di sini. Itulah kita panggil dia pusat pembesaran. Jadi kat sini kita dah boleh tulis pusat pembesaran sama dengan, mesti baca X dulu, buat kurungan. Sebab ini koordinat mesti kurungan kiri dan kanan. X dulu. X sentiasa mengatakan tidak. Tidak kita geleng kepala, jadi kiri ke kanan. Kita kiri dan kanan. So berapa ni? 6. Y sentiasa mengatakan ya ataupun yes. Kita akan anggur atas ke bawah. Berapakah dia? 1. So kita akan dapat pusat pembesaran 6, 1. Mudah je kan? Okey. Untuk jawab soalan 2. B2. Okey. Bagi menjawab soalan B2, jika luas poligon ABCDE ialah 30 cm kuasa 2, hitungkan luas kawasan berlorek. Okay, untuk jawab soalan ni kita perlu tahu formula. Okay, formula untuk luas dekat dalam penjelmaan ialah, okay, baiklah. Formula untuk luas ialah skala kuasakan dengan 2 darab dengan luas objek. Okay, ni kita kena ingat. Okay, sekarang dia kata jika luas ABCDE yang ini, ABCDE luasnya 30. So maksudnya JKLMN juga adalah 30. Sini 30, sini 30. Kenapa? Sebab dia sama saiz. Yang lain yang sebelah sini sebab dia besar sedikit. Okey. Jadi hitung luas kawasan berlorek. Dia nak kawasan berlorek sahaja. Okey, kalau saya nak cari luas JQRST yang besar sini termasuk 30. Jadi formula tadi kita guna JQRST. Okey, luas JQRST. Maksud semua yang besar ni termasuk yang kecil kat sini ialah 2 kuasakan dengan 2. Kita perlu darabkan dengan luas objek. Luas objek berapa tadi? 30. 30. Kita akan dapat 2 kuasa 2, 4. 4 darab 30 adalah 120. So kita dapat 120 cm square. Ini adalah luas JQRST. JQRST yang besar ini. Tapi dia kata hitung luas kawasan berlorek. Dia nak berlorek je. Tak nak yang ini. Yang ini berapa? JKLM ni yang kecil ni 30. Semua adalah 120. Kalau kita nak yang berlorek saja, apa kita perlu buat? Kita tolakkan sahaja. So, kita dah tahu jawapan untuk luas kawasan berlorek sama dengan 90 cm. 90 cm padu. Okey. Jadi kita dah dapat jawapan. Kita tengok balik semula dari awal. Mula-mula kita tahu luas ABCDE ialah 30, maka JKLMN juga ialah 30 kerana dia saiz yang sama. Dan untuk mencari luas berlorek, kita perlu cari dulu luas yang besar ni, JQRST. Caranya menggunakan formula luas sama dengan skala kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Luas objek itu ialah yang diberi iaitu 30. Jadi skala ialah 2. Kita tengok balik dekat sini. Skala ialah 2. Skala pembesaran ialah 2. Jadi 2 kuasa 2, 4 darabkan dengan 30. Luas objek yang diberi iaitu 30. Baca ABCDE ialah 30 cm.
Okey, darab dengan 30 kita akan dapat 120. Maksudnya luas yang besar ni ialah 120. Tapi soalan dia nak yang besar ke? Tidak, dia nak yang berlorek sahaja. Yang pengganggu yang mana pengganggu? Pengganggu ialah yang kecil ini. Kecil ni berapa? 30. Jadi 120 tolak dengan 30 kita akan dapat 90 cm square. Maksudnya luas kawasan berlorek ialah 90 cm. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap soalan kertas 2 bahagian B untuk pembesaran, untuk pantulan, cikgu dah cover lah. Untuk harap semua faham. Sekian, terima kasih.